الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS yang juga merangkap Menteri Alam Sekitar dan Air, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yohanes bin Ahmad yang di-Petua PAS kawasan Jerantut, Yang Mulia Tengku Muhammad Ali bin Raja Daud, Ketua Bahagian Bersatu kawasan Jerantut dan juga rombongannya, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Zakwan bin Ahmad Badardin, Adun Tahan yang juga naib yang di-Petua PAS kawasan Jerantut, yang berbahagia Saudara Nukman Muqarrin bin Khairuddin, Ketua Pemuda PAS kawasan Jerantut, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan dengan kudrah dan iradahnya, maka pada malam ini kita dapat bertemu dalam suatu program majlis ceramah umum yang akan disampaikan oleh Tuan Guru, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man. Jadi untuk memberkati program kita pada malam ini, saya dengan ini mempersilakan Saudara Khairuddin bin Hassan yang merupakan Imam Masjid Padang Piul untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم جملنا بالعافية السلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة ومجبات الندامة في الحل والمال في هذا المجلس إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في هذا المجلس اللهم بارك لنا في هذا المجلس اللهم بارك لنا في هذا المجلس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairuddin bin Hassan, Imam Masjid Padang Piul, atas bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan program kita diberkati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di awal tadi ada sedikit hujan rahmat berkebetulan dengan kehadiran Menteri Air pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di akhir-akhir ini kita melihat di media-media dan sebagainya sudah hangat memperkatakan berkenaan dengan PRU 15. Jadi pada malam ini saya kira kehadiran ramai ingin mengetahui apakah perkembangan, apakah pendirian kita Parti PAS dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang insya-Allah
Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan ke majlis kita pada malam ini akan dapat menjawab pelbagai persoalan dalam fikiran masing-masing, insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan masa, majlis mempersilakan Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Zakwan bin Ahmad Badardin, Ahli Dewan Undangan Negeri Tahan, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan, mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang berusaha pengacara majlis Ustaz Abdul Ghani bin Abdul Qadir, yang merupakan Ketua Penerangan PAS Kawasan Jerantut, tetamu yang kita raikan pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, merangkap Menteri Alam Sekitar dan juga Air, Fadil sahabat saya Ustaz Yohanis bin Ahmad, yang di-Ketua PAS Kawasan Jerantut, Yang Mulia sahabat saya Tengku Muhammad Ali bin Raja Daud selaku Ketua Bahagian Bersatu Jerantut, semua kepimpinan parti di semua peringkat turut bersama kita. Saya al-alukan pengurus rancangan yang baru, ya, selamat datang bersama-sama kita pada malam ini. Seluruh kepimpinan masyarakat, ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS, tak lupa juga kepada rakan-rakan saya, anak-anak muda, belia wanis yang berada di Perda Padang Pior ini. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tak dapat berkumpul seumpama ini. Bila dapat peluang, memang saya menjangkakan kehadiran di Perda Padang Pior ini akan dapat seramai ini dan juga lebih. Kerana setelah kita negara menghadapi COVID-19 yang mengekang segala pergerakan dan juga aktiviti kehidupan kita, hampir 2 tahun lebih kita tak dapat berkumpul seumpama ini. Bukan setakat sahaja di sini, sebelum daripada ini termasuklah aktiviti-aktiviti di masjid dan juga di surau. Alhamdulillah, dengan berkat doa kita, kesabaran kita, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala COVID-19, walaupun dia tidak sepenuhnya bebas, kita tidak bebas sepenuhnya daripada COVID-19,
namun sekurang-kurangnya kita telah dapat melaksanakan aktiviti kehidupan kita sebagaimana biasa pada hari ini. Saya ucap tahniah kepada PAS cawangan Pedak Padang Piul yang diketuai oleh saudara Tuan Abdullah Tuan Sulaiman dan seluruh jawatankuasa dan ahli-ahli yang telah menggerakkan dan juga menjalankan program sejak daripada pagi tadi yang berakhir pada petang dan kemuncaknya pada malam ini, untuk sama-sama antara tujuannya adalah untuk kita merapatkan ukhuwah dan juga tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita di kalangan umat Islam. Kita nak kita berada dalam keadaan bersatu padu, kita berada dalam keadaan berukhuwah, kerana kekuatan kita adalah datangnya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan kita perolehi jika sekiranya kita terus berada dalam keadaan berseteru dan juga dalam keadaan berbantah-bantah. Kerana kalau kita terus berada dalam keadaan berbalah, berbantah-bantah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan, menyebabkan kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini di atas muka bumi dengan tujuan untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hanya manusia sahaja yang mampu memainkan peranan untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia atau makhluk yang lain seumpama manusia yang fitrahnya terdiri daripada jasad, akal, roh dan juga hidup bermasyarakat. Rasulullah SAW menegakkan negara Islam yang pertama dengan mendahulukan konsep perpaduan rakyat, masyarakat majmuk, dan menghimpunkan dan mengumpulkan kekuatan umat Islam terlebih dahulu. Kemudian mengajak kaum-kaum yang lain untuk turut bersama dalam negara Islam, dalam pemerintahan Islam bagi membina kekuatan. Maka kita melihat parti kita, Parti Islam Malaysia PAS, konsisten dengan matlamat dan juga dengan tujuan kita untuk mendaulatkan negara kita ini dengan Islam dan untuk menyuburkan perpaduan dan juga kesatuan di kalangan umat Islam. Sehingga kini dan sehingga hari ini masih berjalan dan terus berjalan. Pimpinan kita, tok-tok guru kita terus berusaha untuk memastikan PRU yang ke-15 yang kita akan hadapi dalam tidak berapa lama lagi, kita nak tidak berlakunya pertembungan tiga penjuru, terutama pertembungan di antara parti-parti Melayu Islam. Inilah komitmen kita. Inilah komitmen PAS. Inilah dia himmah, semangat yang ditunjukkan oleh PAS secara konsisten, secara berterusan. Dan inilah hasrat kita, dan kita di bawah ini terus menyuburkan perpaduan, menyuburkan kesatuan di antara kita sesama penduduk-penduduk maupun di Pedak ataupun di kampung-kampung tradisional. Apa yang penting kepada kita? Kita tidak mahu lagi mengulangi saat hitam, detik hitam selama 22 bulan pemerintahan kerajaan PH yang memberikan kesan terutamanya kepada agama, kepada hak-hak istimewa bangsa Melayu, dan juga yang lebih penting, perkara-perkara yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan juga keluhuran perlembagaan yang kita junjung. Oleh kerana itu,
kita mengharapkan akan adanya titik pertemuan yang positif di kalangan pemimpin-pemimpin parti Melayu Islam dalam negara kita ini sebelum kita menghadapi PRU yang ke-15 yang akan datang insya-Allah. Oleh kerana itulah saya mengharapkan apa yang telah kita suburkan melalui muafakat nasional sebelum daripada ini, apa yang telah kita bina melalui muafakat nasional, kemesraan, perpaduan, kerjasama yang telah kita bina, kita hendaklah teruskan. Kita hendaklah teruskan. Kita telah menghadapi perbalahan politik ini 60 tahun. 60 tahun kita berbalah sama sendiri. Cukuplah. Kita tak nak perkara itu berulang sekali lagi. Oleh kerana itu, saya mengharapkan kita semua boleh pakat-pakat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping pemimpin-pemimpin kita, Datuk Seri Tuan Guru Presiden, Datuk Seri Timbalan Presiden dan semua pimpinan-pimpinan PAS Pusat termasuk Al-Mursyidul Am, siang malam, pagi petang mencari jalan, berusaha bagaimana untuk memastikan PRU ke-15 ini tidaknya berlaku pertemuan di kalangan parti-parti umat Islam. Apa yang penting kepada kita, di samping pimpinan kita terus melakukan ikhtiar, berdoa, kita juga mestilah berikhtiar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kekuatan umat Islam dari sudut kekuasaannya akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Untuk anak-anak muda, rakan-rakan saya, anak-anak muda belia, kita kalau di Dun Tahan ini, setelah daripada undi 18 ataupun undi automatik yang telah diluluskan oleh kerajaan, berlaku pertambahan yang banyak kepada pengundi di dalam Dun Tahan ini sendiri. Lebih kurang 5,000 pertambahan berbanding dengan PRU yang ke-14 yang lalu. Pertambahan 5,000 lebih ini terdiri daripada kalangan anak-anak muda, termasuk mereka yang umur 18 tahun ke atas. Untuk rakan-rakan saya anak muda, kita kena tahu dan kita kena sedar bahawa kita yang menjadi penentu dan juga pencorak, kita yang mencorakkan masa depan negara kita. Kita nak negara kita ini diurus takbir oleh pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin-pemimpin yang berintegriti, pemimpin-pemimpin yang mementingkan rakyat lebih daripada diri mereka sendiri. Oleh kerana itu, untuk sahabat-sahabat saya, rakan-rakan beliau, rakan-rakan anak muda yang berpeluang untuk menjadi pengundi pada PRU yang ke-15, gunakan undi dan juga gunakan hak yang diberikan oleh perlembagaan kepada sahabat-sahabat sekalian dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan kelangsungan negara kita ini terus ditakbir, diurus oleh mereka-mereka yang bertakwa dan mempunyai integriti yang tinggi, insya-Allah. Boleh? Boleh ke tidak ni? Insya-Allah kita berusaha ke arah itu, insya-Allah, di samping kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kita parti PAS ni parti PAS ni kita tak ada duit. Walaupun jadi YB pun, orang panggil, mungkin setengah orang kata jadi YB ni sedap, duit banyak. Hakikatnya tidak begitu. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh try jadi YB sekali. Berasa nak ke tak nak?
Saya ni kalau tanya, nak ke tidak? Tak nak lah. Tak nak lah. Kenapa? Tanggungjawab amanah. Beban itu besar. Beban itu besar. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. PAS ni kekuatannya, selain daripada kita dapat pertolongan daripada Allah, kita juga dapat pertolongan daripada ahli-ahli bawahan kita. Alhamdulillah, ahli-ahli PAS, walaupun PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan pada hari ini, PAS memerintah beberapa negeri pada hari ini, namun ahli PAS terus tidak melupakan apa yang disebutkan sebagai tradisi ataupun sebagai sifat orang PAS ni, yang terus menerus menyumbang dan juga menderma untuk jamaah, untuk parti, untuk perjuangan Islam. Betul atau tidak? Malam ni kalau kita lancar derma, boleh ke tidak? Lama dah tak derma ni. Dah 2 tahun lebih, dekat 3 tahun dah tak bagi derma ni. Derma dalam ceramah lah. Derma di masjid hari Jumaat, derma di markah tu, ya ada. Kebetulan pula sawit pula mahal sekarang ni. Mahal ke murah sawit? Itu 200 takkan murah. 500 dah. 500 pun kita kira cara 500 lah mana ni. Derma cara 500 lah mana ni InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis kita dan doakan agar pimpinan kita ini, saya sendiri, terus diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga diberikan kejujuran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah dan juga diberikan oleh Parti Islam Malaysia PAS ini. Doakan kejayaan dan kemenangan Parti Islam dalam PRU ke-15 akan datang insya-Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Adun Tahan Ustaz Zakwan Ahmad Badadin. Jadi tuan-tuan misi pelik, macam mana pula pengurusi lain ambil alih ni? Tapi bila saya ambil mic tu, biasanya untuk kita teruskan dengan cabutan bertuah. Jadi kita seling. Okey. Selepas pada ni, saya akan serahkan balik kepada pengurusi rasmi program kita pada malam ini. Jadi, untuk kita break sekejap. Tadi YB Ustaz Zakwan ada mengatakan tentang sumbangan, tentang derma. Jadi, kita tidak lancarkan tabung bergerak. Untuk malam ni, okey, sesiapa yang nak menyumbang untuk PAS Cawangan, bolehlah ke kaunter pendaftaran cabutan bertuah tadi, ada tong putih depan tu, bolehlah letakkan sumbangan anda di dalam tong tu. Tong putih tu yang dekat meja pendaftaran. Jadi saya umumkan sekali lagi kepada sesiapa yang nak menyumbang kepada PAS Cawangan, bolehlah ke depan di kaunter pendaftaran cabutan bertuah untuk menyumbang kepada PAS Cawangan. Okey, sebelum cabutan bertuah, saya nak menjemput Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk tampil ke depan untuk menerima satu kita katakan surat permohonan lah daripada sahabat kita dari geng motocross. Geng motocross ni, okey, sedikitlah makluman Geng motocross di Padang Piul telah membuka litar untuk anak-anak muda bermain sukan motocross di Batu 10 di antara Felda Padang Piul dan Sungai Detang. Jadi trek litar motocross tu setakat hari ini orang kata kurang memuaskanlah. Dah siap tetapi masih memerlukan mungkin sedikit dana untuk mereka memperbaiki trek tersebut. Jadi saya jemput kepada 3 orang wakil lah. Geng motocross ni ramai, tapi kita jemput 3 orang wakil untuk tampil ke depan untuk menyampaikan hajat mereka. Satu bentuk surat lah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dipersilakan saudara Abang Iwan kita, Senu dan seorang lagi sahabat kita.
Bagi laluan biar nampak gambar dari depan. Dari depan. Bagi nampak gambar. Itu dia. Untuk pengetahuan semua ya, track ni dah wujud, kalau tak silap saya dah hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun dah wujud. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi menerima surat saya pun tak mengetahui apa isi dalamnya tu. Jadi terpulang pada Datuk Seri sendirilah. Baca dan nilaikan. Saya pun saya hajat itu permintaan daripada geng motocross. Itu dia. Jadi untuk meneruskan cabutan petuah kita pada malam ini, sebelum kita pergi kepada majlis sebenar selepas pada ini, saya jemput siapa ya? Ustaz Yohanis Ahmad selaku YDP PAS kawasan Jerantut. Okey, kita jemput YDP PAS kawasan Jerantut untuk tampil ke depan untuk cabut 5 cabutan dan seterusnya menyampaikan hadiah. Menyampaikan hadiah kepada pemenang cabutan bertuah. Okey, untuk yang trik ni saya pilih dua barangan elektrik dulu. Kita selit yang nilai dia besar sikit. Kita ambil satu striker dan juga satu kipas angin kecil, kipas angin meja. Kipas angin meja dan juga striker iron. Okey, dan juga 3 hamper. 3 hamper. 5 cabutan. Letak asing terus. Okey. Nombor yang pertama. Dengar ya. Ini hamper dulu. 3 ni hamper dulu. Lepas tu 2 yang terakhir baru barang elektrik tadi, itu iron dan juga kipas meja. Okey, yang pertama hamper Abdul Rahman Zaki bin Muhammad Jaafar. Abdul Rahman Zaki bin Muhammad Jaafar. Tulisan dia kecil sangat. Ada? Abdul Rahman Zaki bin Jaafar. 1. Abdul Rahman Zaki. 2. Okey, lampu sudah menyala. Cepat sikit. Laju. Kita jimatkan masa sikit. Okey. Yang kedua, Junainah binti Abu Bakar. Tadi dia menang pertandingan memasak ya. Nasib baik. Kalau double, perhatian ya, kalau double 2 kali dapat, kita batalkan dua-dua sekali. Sebab satu individu hanya satu penyertaan sahaja. Tadi dia menang ni pertandingan memasak. Junainah binti Abu Bakar. Ada ke? Cepat sikit. Macam kenal je orang ni. Okey. Okey, ini isteri kepada timbalan ketua cawangan. Okey, yang ketiga, Muhammad Nur Ikhwan. Muhammad Nur Ikhwan. Ada? Ada tu. Ada nampak bergerak ke? Okey, Hussein ni. Nama betul dia Muhammad Nur Ikhwan. Handsome sangat namanya. Hussein. Baru hari ni tahu nama sebenar. Aduh. Okey, tahniah. Okey, ini hadiah yang keempat. Hadiah yang keempat merupakan iron striker baju Siti Zubaidah binti Ibrahim. Ini pemenang masakan kegubahan tadi ni. Sudah 2 kali tampil ke pentas. Okey, tahniah. Dan yang kelima,
kipas meja. Pemenang untuk kipas meja Rafiah binti Mat. Rafiah binti Mat. Rafiah binti Mat, pemenang kipas meja. Satu. Ada. Masa berjalan. Masa berjalan. Rafiah binti Mat. Ada. Okey, tahniah. Okey. Oh, ini dia Wan. Tahniah. Rafiah binti Mat, pemenang kipas meja kita pada malam ini. Okey, tahniah. Okey. Sekarang macam mana? Kita nak teruskan ke agenda rasmi ataupun nak cabut lagi? Cabut lagi satu. Cukup dulu Okey, saya serahkan mic ni kepada pengurusi majlis. Dipersilakan Ustaz Gani untuk meneruskan agenda sesi ceramah umum kita pada malam ini. Okey, sedikit untuk pengetahuan semualah semua hadiah yang ada di depan kita ni yang telah disumbangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri. Keseluruhan hadiah ni adalah daripada sumbangan individu beliau sendiri. Jadi untuk terus ke majlis yang seterusnya, saya serahkan mic kepada pengurusi tetap. Terima kasih kepada saudara Tuan Lah. Jadi untuk meneruskan, sebagaimana yang kita maklum bahawa, sebagaimana saya beritahu tadi, bahawa kita sekarang sudah berada pada musim pilihan raya. Kalau kita tidak dengar ceramah apa, kalau kita dengar khutbah Jumaat apa disebut sama setiap Jumaat pada khutbah kedua, bahawa pilihan raya ke-15 akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Dan kita diseru supaya memilih parti yang akan menjaga kedaulatan agama dan bangsa kita, bukan? Khutbah Jumaat tersebut tu. Ya. Jadi kalau tak faham lagi tak tahulah ya. Jadi untuk seterusnya, sebagaimana saya sebut tadi, bahawa untuk meneraikan segala yang kita terfikir dalam fikiran kita berkenaan di mana pendirian parti kita dan sebagainya, dan Ustaz Zakwan tadi pun telah pun bagi sikit-sikit bayangan berkenaan dengan kesungguhan kita dalam nak bermuafakat dalam menuju ke pilihan raya ini, bagi mengelakkan ada pihak yang ketiga yang mengambil kesempatan dan akan mengulangi detik hitam 22 bulan kerajaan Malaysia di bawah Pakatan Harapan yang sangat mengerikan. Jadi untuk seterusnya, saya mempersilakan penceramah utama kita pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air, untuk menyampaikan ucapannya dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Takbir. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bila mana dua kumpulan umat Islam saling bertembung satu sama lain, hendaklah kamu damaikan di antara mereka. Dan sekiranya ada satu pihak yang bertindak melampau kepada pihak yang lain,
hendaklah kamu perbetulkan mereka yang melakukan penyelewengan itu. Allah Ta'ala sebut, faqatilu, yakni kamu perangi mereka, perbetulkan mereka, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka kembali pada jalan Allah. Yang saya hormati, yang berhormat Fadil Ustaz Zakwan bin Ahmad Badardin, ahli Dewan Negeri Dun Tahan, Al-Fadil Ustaz Yohanes bin Haji Ahmad, Ahli Pertua PAS Kawasan, Yang Mulia Tengku Muhammad Ali bin Raja Daud, Pengurusi Parti Bersatu Jerantut, yang saya hormati seluruh ahli tangkuasa PAS Kawasan, pimpinan daripada rakan-rakan, termasuk daripada pimpinan UMNO, Barisan Nasional, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tuan-tuan hadirat-hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah pun mengangkat hampir 93%, 95% wabak COVID di negara kita. Mesyuarat Kabinet pada hari Rabu lepas membuat keputusan supaya pemakaian penutup muka ditarik balik, termasuk di masjid-masjid. Walau bagaimanapun, siapa nak pakai tidak dilarang, kecuali pemakaian dalam kenderaan awam termasuk kapal terbang masih lagi dikok kuasa. Tuan-tuan sekalian, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, dunia dilanda suatu wabak penyakit yang tak tahu di mana punca. Ada yang berkata dia mungkin berpunca daripada makmal yang terlepas keluar daripada makmal yang menjangkiti manusia. Ada yang kata dia mungkin hasil daripada tindak balas manusia memakan binatang-binatang yang tak patut dimakan oleh manusia, kerana kali pertama COVID ini dikesan di sebuah pasar raya atau pasar yang menjual binatang-binatang yang logiknya tidak dimakan, kera, biawak, yang dimakan di negeri China. Dikesan wabak itu bermula di pasar tersebut, akhirnya merebak keluar. Ada yang kata dia satu senjata biologi yang digunakan oleh kuasa besar untuk lawan bagi musuh politiknya atau musuh negaranya. Wallahu alam, tapi apa yang jelas, wabak COVID-19 telah pun membunuh jutaan manusia, menghentikan hampir berpuluh juta kilang-kilang terhenti operasi, berpuluh juta kenderaan di jalan raya terhenti, manusia berkurung seluruh dunia, aktiviti tak berjalan, kapal terbang tak bergerak. Fenomena ini dari sudut alam sangat bagus dalam konteks alam sekitar. Sebab bila pelepasan karbon berjaya dikurangkan di seluruh dunia, kita dapati air sungai jernih cantik, udara juga bersih, sebab berpuluh juta kilang tak operasi, berpuluh juta kereta tidak mengeluarkan karbon, terhenti. Dari sudut alam dia bagus, dari sudut manusia memang mudarat. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Tiba-tiba saja COVID-19 mula menurun di seluruh dunia. Negara kita berdepan pada waktu peralihan kerajaan. Tumbangnya
Pakatan Harapan dan diganti oleh sebuah kerajaan yang kita namakan kerajaan, pada waktu itu Kerajaan Prihatin Rakyat, yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Beliau ambil alih kerajaan dalam keadaan COVID tengah kuat, baru mula nak naik. PAS menjadi sebahagian pada Kerajaan Persekutuan. Bersama dengan UMNO, bersama dengan Bersatu, gabungan parti-parti di Sabah dan Sarawak. Lalu kita bentuk kerajaan dalam keadaan yang majoriti sangat nipis. 119, 113. Ya. Tetapi Alhamdulillah, kita telah belanjakan maksima simpanan kita untuk pastikan rakyat tidak teruk menghadapi situasi yang begini. Kaki tangan kerajaan, dibayar gaji swasta, cuba seboleh mungkin untuk tidak memberhentikan pekerja. Kita akui waktu itu kita susah. Ya. Saya tak boleh bayang kalau waktu itu macam mana kalau PS memerintah kita. Ya. Alhamdulillah kita survive. Berpuluh bilion kita keluar, hampir 70 bilion bantuan kita turun. Bantu rakyat dalam bentuk makanan, bakul-bakul makanan, diberi hampir semua rumah-rumah. Kawasan pusat pemindahan, kawasan pusat kuarantin, diberi bantuan sepenuhnya. Hotel-hotel, siapa yang balik luar negara, di kuarantin dulu di hotel, kerajaan bayar semua hotel dia. Semua makan minum dia. Berpuluh bilion kerajaan belanja pada waktu itu. Alhamdulillah, kita meneruskan agenda pembangunan bila ekonomi mula menjunam. Ya, sebab segala aktiviti ekonomi terhenti. Pelancongan terhenti sepenuhnya. Negara-negara tidak buka sempadan. Pelancong luar tak boleh pergi. Kita pun tak benar pelancong luar masuk negara kita. Pada waktu itu keadaan sangat kritikal. Negara kena urus 3 perkara. Pertama wabak, yang kedua ekonomi yang teruk, terpaksa kerajaan cover, usahakan, dan yang ketiga macam mana untuk kita menguruskan proses selepas COVID-19. Ya, kita tahu implikasi ini sangat besar. Ya. Dalam tempoh tersebut, kita menyaksikan beberapa siri politik yang bertukar pemerintahan. Melalui pilihan kecil, PAS kita bentuk kerjasama politik bersama dengan UMNO dalam muafakat nasional. Saya mempengerusikan bersama dengan Tok Mat. Tok Mat timbalan Presiden UMNO, saya timbalan Presiden PAS, mempengerusikan jawatankuasa bersama muafakat nasional. Kita buat pelancaran di PWTC. Ahli PAS hadir, ahli UMNO hadir, ramai yang hadir. Dan kita menyaksikan bagaimana berubahnya senario politik. Orang PAS berpeluk-peluk dengan UMNO. Menangis-nangis. 60 tahun kita berbalah. Alhamdulillah, bukan benda yang mudah. Saya beritahu PAS, kalau kita nak baik, kita kena tutup fail yang lepas-lepas. Kalau kita buka semula fail-fail lama, memang kita kecil hati. Banyak perkara yang UMNO buat. Tapi kalau kita nak tengok masa depan, kita fikir depan je. Jangan kita tengok yang apa yang berlaku sebelum ini. Bukan mudah ya, untuk kita hadapi situasi ini. Saya masih ingat lagi waktu itu kita ada pilihan raya di Parlimen Cameron Highland. Memang PAS turun bertanding di situ. Cikgu bulan ini kena tukar, saya tak tahu berapa puluh buah sekolah dia kena tukar. Ya. Merata-rata dia kena tukar.
Habis kampung orang asli ditukarkan. Kadang-kadang sebulan dua sekolah kena tukar. Akhir beliau ditukarkan ke mana? Daripada kawasan orang asli Cameron Highland, beliau ditukarkan ke Damansara High. Sekolah A kelas. Beliau berulang daripada Cameron Highland pergi ke Damansara. Tiap-tiap hari. Mari pilihan raya, parti minta dia bertanding. Letak jawatan bertanding. Tak menang. Tetapi bila mari pilihan kecil, Cameron Highland, parti buat keputusan, di Cameron Highland kita kena lawan PH. PAS jangan masuk. Yang terlepas kena sokong calon UMNO. Bukan mudah, tuan-tuan. Cikgu Bulan yang ditukar berpuluh kali inilah jadi pengarah pilihan raya, bantu calon UMNO di Cameron Highland. Saya masih ingat saya ditugaskan pergi satu rumah ahli PAS. Memang dia ni pure PAS, beranak-beranak bulan purnama. Saya masuk rumah dia, dia terus tanya, terkam saya, dia tanya, pasal apa PAS tak masuk bertanding? Saya kata, makcik, kalau PAS masuk, UMNO masuk, yang menang di AP. Kita tak nak menang jadi abu, kalah jadi arang, tak guna. Kali ni PAS buat keputusan, PAS tak masuk. Tapi ahli PAS kena sokong calon BN, calon UMNO. Oh, dia kata tak boleh. Oh, tak boleh. Ya. Dia kata, Ustaz tahu saya ditukar, bantuan tak dapat. Rumah saya segala benda, anak-anak dianiaya oleh UMNO. Dia sebut satu-satu. Saya kata betul. Tapi kalau kita lawan, UMNO tak menang, PAS tak menang, yang menang di AP. Kita kena bijak berpolitik. Bukan sekadar masuk bertanding, biar masuk berstrategi. Tengah jam saya pujuk yakinkan dia, akhirnya Alhamdulillah. Kalau dah begitu tak apalah Ustaz. Lepas tu dia tanya saya balik, jadi saya ni kena pangkah dacing lah Ustaz. Saya kata iyalah. Oi, bukan mudah pakcik. Kalau saya tak keluar mengundi, saya kata tak boleh. Kalau makcik tak keluar mengundi, kalau menang PS, macam mana pakcik nak jawab? Jadi kena keluarlah. Saya kena keluar. Okeylah. Jadi kena pangkah dacing lah. Saya kata memanglah. Oh, tak boleh Ustaz, tak boleh. Ya. Dahlah masuk rumah tu air pun tak hidang, nak marah betul tuan. Ya. Pujuk lebih pada setengah jam barulah dipercaya, tak apalah. Kali itulah arahan parti, insya-Allah makcik akan kali pertama dalam sejarah akan pangkah dacing. Ini yang kita buat tuan-tuan. Alhamdulillah akhir terbentuk kerajaan. Bersama dengan UMNO, bersama dengan rakan bersatu. Bila kita ada kerajaan, kita tak ada parti yang mendukung kerajaan. Kerajaan Perikatan Nasional. Parti tak ada. Ya ada PAS, yang ada bersatu, ya ada UMNO. Maka dicadangkan di tubuh parti Perikatan Nasional bagi mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Kita setuju. PAS berdaftar dengan bersatu, dengan gerakan, dengan STAR, dan beberapa parti lain, kita pun daftar sebagai Parti Perikatan Nasional. Pendaftaran ini mengecewakan rakan kita UMNO. Sebab bagi UMNO sepatutnya tak perlu daftar. Tapi kita melihat kena ada parti yang dokong kerajaan. Takkan ada kerajaan, parti dokong tak kuat. Kena ada strong parti yang boleh dokong kerajaan.
Akibat daripada itu, kita menyaksikan hubungan PAS dengan UMNO makin jauh. Ya. Tapi jumpa biasa, beri salam masih jawab. Cuma mesyuarat. Makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Tapi MN masih tak putus. UMNO pun tak istihar nak bubar Muafakat Nasional. Dan PAS pun kita beritahu kita tidak akan bubar. Sebab bagi PAS, agenda penyatuan umat ini adalah agenda penting. Dan bagi PAS, parti-parti yang mendukung PAS, UMNO bersatu, kita duduk bersama. Sebab, walaupun saya tahu rakan-rakan UMNO tak berapa setuju dengan bersatu, dia marah dengan bersatu. Saya beritahu, sepatut yang marah dengan UMNO ni PAS, bukan bersatu. Bersatu ni keasalnya pada UMNO dulu. Kan dua pupu tu. Ya. Dia tak boleh nak terima, dia kata PAS okey, bersatu tak okey. Saya kata, kita ni PAS dengan UMNO duduk dalam kerajaan kerana bersatu keluar pada PH. Kalau bersatu tak keluar pada PH, UMNO masih pembangkang, PAS masih pembangkang. Yang masih merentah sampai hari ini kalau bersatu tak keluar ialah PH. Maka bersatu bertindak keluar pada kerajaan Pakatan Harapan, keluar padahal mereka dah jadi menteri dalam kerajaan Pakatan Harapan. Semua ni menteri. Bukan mudah mereka tarik diri keluar pada PH, Azmin dan grupnya keluar pada PKR, menyebabkan PH tumbang. Lalu kita muafakat, kita bentuk kerajaan bersama. Bagi PAS tak kena bila kita di kerajaan, tiba-tiba kita nak ketepikan bersatu. Tak kena lah, tak betul lah bila kita berkawan, waktu susah dan senang. Lepas tu PAS melihat, kalau kita muafakat, apa tujuan muafakat politik? Nak elak 3 penjuru. Supaya parti Melayu tidak berpecah. Itu tujuannya, nak elak 3 penjuru. Kalau PAS UMNO saja, akan berlaku 3 penjuru juga. Sebab bersatu akan bertanding juga. Jadi tak sampai matlamat untuk muafakat penyatuan ummah. Sebab tu Tuan Guru Presiden kekal mandat, mari kita duduk bersama, ketepikan, kita tengok masa depan yang sangat penting. Tuan-tuan tahu bahawa kemasukan pengundi baru anak-anak muda kita 18 tahun ke atas dan pengundi pertama kali yang daftar secara automatik telah mengubah situasi pilihan raya ke-15 ini. Ya. Berjuta, hampir 5-6 juta pengundi baru masuk dalam sistem. Dia akan mengubah semua. Kawasan-kawasan yang dulu 200,000 pengundi naik 300,000 pengundi. Ya. 300,000 ni tuan-tuan, contoh kawasan Seputih, ni DAP punya kawasan. Sekarang 300,000 lebih. 300,000 lebih akan jadi pecah 3 parlimen. 3 parlimen, ketiga-tiga akan dikuasai oleh DAP. Banyak kawasan begitu. Dan kalau persebaran baru di pilihan raya dibuat, memang mereka akan makin besar. Ini yang kita bimbang. Maka PAS, kita beritahu rakan kita UMNO, rakan kita bersatu, kali ini kita kena bersatu untuk dapat 2/3 majoriti pilihan raya 15 ni. Kalau kita pecah, mungkin kita boleh menang. Tapi kita tak dapat 2/3 majoriti. Kalau sekadar menang 113 parlimen, 115 parlimen, situasi politik tak stabil. Macam ini. Ya. Tapi Malaysia ni alhamdulillah lah. Walaupun 3 kali tukar Perdana Menteri, tapi aman. Tak berlaku pembunuhan, tak berlaku porak-poranda, demonstrasi, tak ada.
Mana ada negara dunia ni, tuan-tuan, 3 kali tukar Perdana Menteri? Malaysia aja. Tenang je. Ya. Yang mereka getah, pagi-pagi mereka getah. Balik-balik, orang lain dah Perdana Menteri. Ya. Waktu nak pergi tadi orang lain. Balik-balik menori orang lain. Okey. Kita tak ada huru-hara. Tak ada perbalahan kaum Melayu, Cina, India. Kita tak ada porak-poranda negara. Tuan-tuan tengok Thailand nak tukar kerajaan Perdana Menteri. Demonstrasi berbulan-bulan. Banyak negara bila tukar pemimpin, huru-hara negara. Berlaku peperangan, pembunuhan. Kita Alhamdulillah Malaysia, kita jaga dengan tenang, stabil. Walaupun bertukar Perdana Menteri, tapi negara boleh jalan. Bila 15 ahli parlimen tarik sokongan pada Tan Sri Mahyudin, saya pergi bincang bersama. Ya. Pada waktu itu, akhir Tan Sri Mahyudin setuju, tak apalah. Demi menjaga kestabilan negara, dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri, lantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kabinet kekal. Alhamdulillah. Ya. Kalau ikut tuan-tuan sekalian, Perdana Menteri letak jawatan, semua kabinet letak jawatan, tumbang semua. Macam Tuan Mahathir lah. Dia berhenti, kabinet habis, tumbang. Tapi kenapa bila Tan Sri Mahyudin berhenti, kabinet tak tumbang? Sebab dia sembah pada Yang Agung, dia tarik diri, tak sokong majoriti dan mencadangkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kabinet kekal. Ini jawatan Perdana Menteri, tuan-tuan, bukan JPKK. Bukan ketua kampung, bukan DO. Di Malaysia ni kita sangat rasa syukur pada Allah. Menteri letak jawatan tu biasa. Timbalan Perdana Menteri letak jawatan di Malaysia, biasa. Perdana Menteri letak jawatan, Masya Allah. Agung letak jawatan. Mana ada negara dunia akhirat macam tu? Sebab itu bagi kita dalam menghadapi Piala ke-15 ini, PAS, sampai malam ni saya nak sebut, kita mengharapkan supaya penyata ummah dapat kita kekalkan. Ya. Saya menyambut baik keputusan top 5, 5 pemimpin utama UMNO yang mengadakan mesyuarat semalam. Dan membuat keputusan bahawa UMNO bersedia kerjasama dengan PAS dalam menghadapi Piala ke-15. Bagi pihak PAS, kita ucap terima kasih. Ya. InsyaAllah kita juga, ya, saya akan jumpa juga pimpinan UMNO selepas ini dan kita akan ada mesyuarat terdekat. Ya. Dan sebelum itu pun saya selalu jumpa pimpinan UMNO. Cuma hasrat kami PAS, ya, bahawa penyatuan ini kita bawa arahkan kita bersatu bersama dalam perbincangan. Ya. Walaupun UMNO marah pada bersatu, saya tengok, ya, dia tengok bersatu tu dia tak boleh terima. Saya kata satu je. Ya, bersatu ni pun kita duduk, kita bincang. Dia kata tak boleh. Sebab mereka tarik ahli UMNO, mereka lompat parti. Saya kata biasalah, dalam PAS ni pun sama je. Dulu sebahagian kita keluar jadi parti amanah PAN, Parti Amanah Negara. Mereka tarik ahli PAS juga. Sebab dia kena ahli PAS je, kawan-kawan dia. Mesti dia tarik ahli PAS. Bila bersatu keluar pada UMNO tu, parti bersatu, memang dia akan tarik kawan-kawan daripada UMNO, itulah kawan dia kenal. Tapi tuan-tuan, ribut kuat macam mana pun, daun yang kuat tak akan gugur, tuan-tuan. Tapi kalau ranting tu dah reput, ranting tu dah tak kuat, mari angin sikit pun dia jatuh. Sebab tu PAS, walaupun rakan kita cuba tarik, yang kuat istiqamah dengan PAS, tetap dengan PAS sampai malam ni. Ya. Sama juga UMNO. Yang kuat istiqamah dengan UMNO tak kekal. Maka bagi kita, setiap parti tu ada hak core dia sendiri. Ya. Ada hak core dia. UMNO-nya, bersatunya, PAS dan sebagainya. Tapi apa yang penting, muafakat ini kena selesai sebelum pilihan raya 15. Dijangka akan diadakan berita terbaru katanya nak bubar dalam masa terdekat.
Ada yang mula meramalkan bila pilihan raya. Ramai tanya saya, Ustaz, bila pilihan raya bila parlimen nak bubar? Wartawan mari tanya, ahli politik tanya, orang kampung tanya. Ya. Ramai mari tanya. Ya. Saya kata, ada yang kata saya nak tidur pun tak boleh, Ustaz, makan pun tak lalu ni. Bila sebenarnya pilihan raya ni? Saya kata, Pak Cik, jangan bimbang. Nama Pak Cik tak ada sebagai calon, tak usah pusing lah. Ya. Tak, dia kata saya ni tak tahu bila. Saya kata saya dah tengok dari Pinang, tak nampak lagi tarikh. Cuma dikatakan, dianggarkan dalam masa terdekat. Katanya lepas pembentangan belanjawan, ya, belanjawan akan dibentang pada 7 hari bulan 10. Ada yang meramalkan 8 hari bulan 10, parlimen akan bubar. Ada kata 10 hari bulan 10, parlimen bubar. Kabinet kita bincang. Sebab ikut perlembagaan, keputusan kabinet dibawa oleh Perdana Menteri untuk sembah pada Agung untuk buat parlimen. Kita bincang. Pertama, mengikut ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi itu bawah saya. Kementerian Alam Sekitar. Ya. Dia tanya bila hujan, jangka banjir. Saya kata nak bila. Ini ramalan. Ramalan ni tuan-tuan, bukan pasti betul. Ramalan kita berdasarkan, adalah kaedah ramalan tu. Ada alatnya mengukur, ada kaedah pengukuran taburah hujan, bila intensiti dia akan lebat, jangka bila. Memang bila monsun timur laut masuk, pertengahan bulan 11 dijangka banjir akan berlaku. Ya. Dan mula pada pertengahan bulan 11, hujannya lebih lebat pada biasa. Itu memang normal tiap-tiap tahun. Sampai pertengahan bulan Januari. Waktu itu kita jangka hujan lebat akan turun dan beberapa kawasan akan banjir. Sebab tahun ni tuan-tuan tengok sepanjang tahun hujan turun. Kalau ikut jumlah hujan turun, kita ada baki lebih kurang dalam 300 mm lagi hujan yang belum turun. Rupanya, Quran pun sebut demikian. Jumlah hujan ni ada ukuran tertentu. Memang kita buat kajian, tiap-tiap tahun jumlah hujan hampir sama je. Cuma, bila nak turun lebat, bila nak turun tak lebat, itu kuasa Allah. Mengikut unjuran daripada Januari sampai bulan 9 sekarang ni, sampai ujung bulan 9 ni, 700 mm hujan dah turun. Baki lagi 300 mm. Kalau 300 mm turun separuh daripada awal bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober, awal bulan November, bermakna tidak berlaku banjir besar pada hujung tahun. Tapi kalau dia tak turun bulan Oktober, dia turun semua bulan November, confirm banjir besar. Macam mana kita nak tahu? Tunggu. Kita buat ramalan. Baru-baru ini banjir waktu tahun lepas awal Januari banjir di Selangor. Banjir di Selangor baru ni pelik tuan-tuan. Sebab memang ada ribut taufan berlaku di perairan Filipina. Ribut apa nama saya tak ingat. Ya. Ribut ini pusat maklumat ribut taufan ni di Hawaii, Amerika Syarikat. Pusat dia di Hawaii membuat laporan Malaysia terlepas daripada ribut taufan tu. Sebab ribut tu akan turun sikit kemudian dipatah balik naik ke utara. Jadi Malaysia tak kena ribut tersebut. Kita dapat data ni pada pukul 11.07 hari bulan Januari. 17 Januari. Kita banjir 18-19. Tapi Jabatan Meteorologi buat pemantauan. Kita tengok, tuan-tuan pun boleh pantau. Tuan-tuan download je satu program namanya Windy. Download Windy, tuan-tuan boleh tengok ribut. Di mana dunia sedang ribut, berapa kekuatan ribut sebut, kita boleh tahu. Dia bukan rahsia. Tetapi takdir Allah Ta'ala, ekor ribut tu terputus daripada induk dia. Induk dia naik ke utara, kita tak kena. Tapi ekor dia sikit tu terlepas.
Lebih pelik lagi, dia melintasi banjaran Titiwangsa. Ribut yang kecil tu. Tetapi, bila dia bertembung dengan angin daripada Sumatera, yang masuk ke Melaka, dia bertembung menyebabkan berlaku pusaran angin dan berlaku tekanan udara rendah. Oh, ni Kementerian Alam Sekitar, dia kena ngaji ni sikit. Ya. Bila berlaku tekanan rendah, menyebabkan semua awan sekitar 200 km akan berkumpul tempat dan menjadi ribut yang besar, hujan yang banyak, itulah yang berlaku banjir di Shah Alam, di Selangor dan sebagainya. Di luar kemampuan. Ya. Baru ni banjir di Janda Baik. Kali pertama Janda Baik banjir teruk. Ya. Kepala air terkena. Maknanya hujan ni tak kira amun janda ke baik, tak kisah. Kena semua. Sebelum tu berlaku di Yan, Kedah, kemudian berlaku di Baling. Maknanya kementerian kita dapat peruntukan besar. Perdana Menteri minta cuba selesaikan semaksimum mungkin banjir negara. Peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit diberi kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air. 15 bilion, oi. Paling besar dalam sejarah. Kita buat projek-projek untuk mengurangkan impak banjir. Termasuklah Pahang ni kita dapat 2 bilion lebih peruntukan untuk kita bantu menyelesaikan masalah penempatan banjir dan sebagainya. Termasuklah banjir laut, hakisan pantai dan sebagainya. Termasuk pemasangan siren-siren kecemasan. Ya, kita akan pasang. Termasuk kita bina struktur banjir dan sebagainya. Yang kedua, selain pada faktor banjir, kalau banjir berlaku, sekolah-sekolah akan jadi pusat pemindahan banjir. Perdana Menteri telah arahkan gazet mana-mana sekolah yang jadi pusat pemindahan. Kena gazet terus. Jadi kalau sekolah jadi pusat pemindahan banjir, nak ngundi macam mana? Sebab ngundi pun di sekolah yang sama. Orang duk sibuk, duk banjir, nak mengundi. Rakyat akan marah. Yang ketiga, ikut Akta Pilihan Raya, yang kena jaga peti undi itu polis. Rela tak boleh. APM tak boleh. Dalam akta mesti polis sahaja. Polis saja. Kalau kita guna semua tenaga anggota polis untuk jaga setiap peti undi, nak bawa peti undi ke tempat penyembelahan dan sebagainya, lebih kurang 75,000 anggota perlu kita pakai. Kita ada lebih kurang 125,000 anggota polis. Jadi polis nak jaga peti undi lagi, nak jaga banjir lagi, nak jaga keselamatan negara lagi, nak jaga balai lagi. Kalau semua keluar, balai pula kena curi. Ya. Keselamatan negara tak boleh kawal waktu itu. Banjir ni bukan sehari. Ya, ambil masa paling tidak pun seminggu, 2 minggu. Sebab tu bagi PAS kita kata, kita masih ada masa. Kenapa kita tergesa-gesa nak buat tahun ini? Kita buatlah tahun depan. Oh, dia kata ni takut lah ni. Tak, bukan soal takut. Orang politik ni tengah malam pun bangun nak melawan, tuan-tuan. Politik ni kalau tak berlawan, tak syok. Jadi macam belia 4B je. Lawan baru hidup. Tetapi kita berlawan biar bijak. Politik, PAS perkenalkan budaya politik matang sejahtera. Matang maknanya kita nak buat keputusan tu biar betul-betul menguntungkan Melayu Islam di negara kita. Kena ambil kira faktor ni. Sebab kita 22 bulan kita dah tahu macam mana perik jerih di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Janji manifesto macam-macam. Ya. Macam-macam janji. Hari dia menang, malam ini minyak turun. Tuan-tuan masih ingat? Kan? Hari ini menang, malam tu minyak turun. Kita duduk tunggu, buah minyak kelapa. Buah kelapa turun. Tol akan dihapus. Saya kata, pada waktu itu, macam-macam janji. Tetapi ternyata bila mereka menang, keluar kenyataan, manifesto bukan kitab suci. Maknanya tak tunai pun tak apa.
Lancar derma untuk tolong negara, negara kritikal, duit tak ada dah. Lancar derma. Tak apalah ni sejarah. Tapi kita kena ingat, takkan kita nak ulang balik zaman itu. Sebab tu bagi PAS, kita masih terbuka. Dan saya doa siang malam, mudah-mudahan umat ini akan bersatu. Tuan-tuan pun daripada UMNO ke daripada PAS, daripada bersatu. Tuan-tuan saya tahu, kita orang Melayu Islam, kita rasa cukuplah 60 tahun kita balah akhir ekonomi orang lain pegang, hanya tinggal kuasa politik sikit je. Ya. Ceput ni je ada. Ni yang kita ada. Kalau kita tak jaga sungguh-sungguh, akhirnya kuasa politik kita juga akan hilang. Ayam dikepuk akan mati kelaparan, ya, itik dia air akan mati kehausan. Almarhum Profesor Zulkifli Muhammad, Presiden PAS, dalam ucapan pilihan raya 55 di Singapura. Tuan-tuan, jaga negeri ini, kata dia. Jaga negeri kita ni. Kalau kita tak jaga, kita tak pelihara, kita tak pantau, satu hari nanti akan berlaku itik dia air akan mati kehausan, ayam dikepuk akan mati kelaparan. Orang bu dia masa tuan-tuan. Orang Melayu bu dia. Sebab dia daripada PAS. Baliklah. Kami tahu urus negara kami. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa berlaku pada Singapura? Kita boleh peringat sebelum boleh buat sesuatu. Dan tak boleh buat apa-apa, tak guna dah. Sebab tu bagi PAS, komponen penting dalam Perikatan Nasional, saya berjumpa pimpinan UMNO, saya sampai hasrat kami. InsyaAllah, kalaupun tak boleh semua, jangan kita tolak semua. Betul UMNO isytihar nak lawan PAS di Kelantan. UMNO isytihar nak lawan PAS di Terengganu. Saya beritahu timbalan Presiden UMNO, waktu kita hadapi pilihan ke-14, Allah selamatkan 4 negeri. PAS menang di Kelantan, Terengganu. UMNO menang di Pahang dan Perlis. PAS menang 2, UMNO menang 2. Yang lain semua jatuh pada PH. Sekarang berlakulah perubahan. Ini lepas pilihan 14. Bila UMNO isytihar nak lawan PAS di Kelantan, Terengganu, orang PAS di Pahang ni kata, takkan kita tak melawan. Kalau mereka lawan PAS di Kelantan, Terengganu, tentu orang PAS di Pahang kata, kita lawanlah UMNO di Pahang. Jadi macam tu tuan-tuan. Tapi PAS ni kita masih bincang. InsyaAllah kita harap nak elak pertembungan 3 penjuru. Kita nak elak semaksimum mungkin 3 penjuru. Yang kedua, saya beritahu, kita ada 27 kursi parlimen. 27 kursi parlimen ni akibat PAS bertembung dengan BN yang menang PH. 27 kursi parlimen. Ya. Rauk sebagai contoh, kita di Pahang ni, Parlimen Rauk. PAS bertembung dengan DAP, PAS bertembung dengan UMNO, dengan BN, yang menang DAP. Rauk majoriti Melayu. Bentong. Kita bertembung, akhirnya DAP menang di Bentong. Di Temerloh. Akhir bertembung, yang menang PS daripada PAN. Menang di Temerloh. Ini bukan juga di Kuantan, banyak lagi kawasan-kawasan lain. Itu baru di Pahang, ada 27 kursi parlimen. Saya kata kalau tak boleh semua, 27 ni kena runding supaya pastikan PH tidak menang pada kali ini. Sebab bagi PAS, musuh utama kita yang besar mudarat ialah PH. UMNO tu memang lawan politik, tapi dia bukan musuh utama bagi kita, bagi PAS. UMNO ni ada ruang untuk kita kerjasama. Tapi tidak pada PH. PAS kita dah tegas, kita musuh utama kita ialah Pakatan Harapan. Ialah kalau kita perang, musuh ni kena clear siapa musuh. Ya. Jadi kita pun jumpa dengan rakan kita daripada Bersatu. Sebab Bersatu kata musuh utama dia ialah BN, UMNO. Saya kata macam mana kita nak perang ni, kita tembak sana, kawan kita tembak sini. Jadi musuh kena clear, satu saja musuh utama. Kaedah fiqh,
bila bertembung dua benda yang mudarat, pilih yang paling ringan mudarat. Irtikab akhafud darurain. Bila bertembung dua yang mudarat, dua-dua mudarat, dua-dua bahaya, dua-dua tak elok, maka ada kaedah mana yang lebih ringan mudarat keduanya. Ambil yang ringan mudarat untuk tolak mudarat yang paling besar. Tapi saya nak khabarkan berita gembira pada tuan-tuan sekalian malam ni, bahawa PAS kita juga mengadakan pertemuan dengan rakan kita daripada Barisan Nasional daripada UMNO. Ya, saya nampak kita ada cahaya di ujung terowong untuk duduk bersama dalam Pilihan ke-15, insya-Allah. Dan Presiden PAS juga telah jumpa dengan Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional untuk kita bincang, dan PAS insya-Allah tidak akan putus asa sampai titik terakhir. Kita akan cuba untuk elak bertembung sama-sama sendiri berlaku 3 penjuru. Ya. Dan tuan-tuan juga pakat doalah, mudah-mudahan usaha kita ni dipermudahkan oleh Allah Taala. Kalau kita hadapi pilihan nanti, muafakat kita BN bersama PN dalam satu kumpulan macam kabinet sekarang. Dalam kabinet sekarang ni ada parti, 3 parti. Yang lebih hebatnya ada satu kementerian, menteri dia UMNO, timbalan dia Bersatu. Baru ni pilihan raya di Melaka, balik pejabat pakak elok, sampai Melaka berlawan sama sendiri. Ya, nu UMNO yang sini Bersatu. Saya di kementerian saya, ya, menteri daripada PAS. Timbalan menteri saya daripada Bersatu. Tapi nasib baiklah Bersatu PAS ni dia tak banyak sangat orang semua sayang ke dia sekarang. Ya, Bersatu pun alhamdulillah, UMNO pun kata kami boleh terima PAS, tak boleh terima Bersatu. Bersatu kata kami pun boleh terima PAS, tak boleh terima UMNO. Jadi PAS ni selamatlah insya-Allah. Jadi cara yang mudah macam mana? Pakat masuk PAS semua tuan-tuan sekalian. Ya. Bila tuan-tuan masuk PAS saja tak ada masalah terus. Dengan UMNO pun tak ada masalah, dengan Bersatu pun tak ada masalah. Ya. Jadi saya rasa itulah keputusan malam ni. Jadi insya-Allah kita tengok keputusan yang kedua, siapa yang berhak dapat jabatan ketua selepas ini. Ya, doa mudah-mudahan Allah Taala jaga negara kita, pelihara negara kita semua. Dan saya nak maklumkan juga pagi tadi kita ada majlis sambutan Hari Air Sedunia peringkat dah jantut. Peringkat kebangsaan kita buat di Kedah baru-baru ini, dan peringkat di Pahang kita jantut tadi kita buat di Taman Negara. Ya, satu isyarat kita nak beritahu bahawa kementerian memandang serius isu pencemaran sungai. Kita kena jaga sungai kita. InsyaAllah juga tahun ini juga sambutan Hari Alam Sekitar Dunia peringkat kebangsaan juga akan diadakan di Pahang Darul Makmur. Ya, insyaAllah. Dan kemungkinan besar akan dirasmikan oleh Kewahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, akan turut merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar 22 bulan Oktober. InsyaAllah akan diadakan di Kuantan nanti. Ya, saya ucap terima kasih pada semua pihak yang telah menjayakan pertemuan kita daripada pagi sampai malam ini. Dan insyaAllah tuan-tuan masih lagi ada peluang untuk terus doa umat ini akan bersatu. Selit-selitlah dalam doa daripada untuk dapat hadiah jabatan ketua. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati majlis kita. Saya fikir saya tidak cadang untuk ambil masa yang panjang. Ya, kita nak cuba selesaikan lebih awal 11.30. InsyaAllah kita akan selesai seboleh mungkin. Saya pun tengok hadiah pun masih besar-besar lagi berbaki ni. Tuan-tuan tunggulah, doalah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat hadiah tu pada kita semua. Ya, dan kita balik hadiah istimewa pada malam ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum. Saya nak lupa nak umum tadi. Saya dapat surat malam ni, terima kasih pada motocross tadi. Mereka ada buat permohonan. Saya umumkan, saya luluskan permohonan sebanyak RM5,000 untuk kelab motocross. Dia minta RM5,000, saya bagi RM5,000 malam ni insya-Allah. Terima kasih. Yang kedua dia minta untuk gazet. Gazet ni saya fikir gini tuan-tuan sekalian yang terlibatlah. Untuk gazet kawasan tu di luar bidang kuasa kementerian. Dan jadi tuan-tuan kena urus dengan pihak Felda
Tuan Penguruh pun ada sini. Tuan-tuan juga uruskan dengan pihak pejabat tanah daerah Jerantut untuk kita gazetkan kawasan tu sebagai kawasan untuk motocross. Saya fikir tak ada isu sangatlah, tapi proper di segi undang-undang peraturan tuan-tuan kena refer kepada pejabat tanah daerah Jerantut. Jadi di luar bidang kuasa saya, kalau air alam sekitar tu okey. Jadi setakat mana kita boleh buat, kita bantu insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dan tahniah dan syabas diucapkan kepada geng motocross. Geng motocross tadi Yang Berhormat Datuk Seri telah mengumumkan meluluskan peruntukan sebanyak RM5,000, insya-Allah. Okey, untuk meneruskan agenda kita pada malam ini, sekali lagi kita terus ke agenda yang terakhir lah. Kena tunggu semua ya. Cabutan dianggarkan ada lagi hampir 20 cabutan lagi. Termasuklah hadiah yang paling besar, peti ais dan juga basikal. Basikal tu untuk makluman ya, berharga kalau diharga di kedai lah hampir RM1,200. Peti ais tu pun boleh tahan juga harganya. Dua hadiah grand tu tadi kita cabut yang terakhir, yang last. Yang permulaan untuk sesi cabutan petuah yang penutup ni, kita ambil dulu 7 cabutan, iaitu 4 hamper 3 jam. 4 hamper 3 jam. Jadi untuk menyampaikan hadiah cabutan petuah yang ni, menjemput yang Datuk Seri last penutup. YB dulu. YB Zakwan dulu. 7, kita ambil 7. 4 hamper 3 jam dinding. Itu dia. Ambil 7 Jaga, dengar nama masing-masing. Okey. 7. Ada 7 kertas di tangan saya. Okey, yang pertama ni kita habiskan 3 jam dinding. 3 jam dinding. Yang pertama Ikram Haziq. Ikram Haziq. Ikram Haziq 1. Ikram Haziq 2. Ikram Haziq 3. Okey, jatuh Yang seterusnya Muammar Ismail. Muammar Ismail. Ammar ni saya rasa kenal ni orang ni. Ada Okey, Ammar. Cepat-cepat. Sebab kita ada masa dalam lebih kurang 20 minit sahaja untuk menghabiskan jumlah cabutan petuah. Ammar ada Okey. Yang seterusnya Sabarudin bin Wahab. Sabarudin Wahab. Okey. Encik Sabar kita. Ada? Ada, jemput ke depan cepat. Okey. Jam dinding nampak ya. Fatimah binti Ahmad. Macam kenal nama ni. Fatimah Ahmad. IC 56. 56 kan. 56010702. Ada? Okey, jemput ke depan cepat. Fatimah Ahmad. Wakil dekat suami dia ambil, tak apa, dia ada. Confirm dia ada, tak apa. Jemput suami dia. Laju sikit. Hantar gas laju. Ambil hadiah lambat. Okey. Tahniah, dapat jam dinding. Jangan tak tepat masa pula. Okey, yang seterusnya Nur Ernawati binti Ramli. Nur Ernawati binti Ramli. Nur Ernawati binti Ramli. 1.
Nur Ernawati binti Ramli 2. Nur Ernawati binti Ramli 3. Jatuh. Habis. Yang seterusnya Muhammad Irfan Iskandar bin Syahrizal. Muhammad Irfan Iskandar bin Syahrizal. IC 03-070-603-0023. Muhammad Irfan 1. Muhammad Irfan 2. Muhammad Irfan 3. Hasmah binti Ibrahim. Hasmah binti Ibrahim. Ada? Ada. Okey, confirm ada, tak apa, kita tak bilang. Hasmah binti Ibrahim, minta hadir cepat ke depan. Okey. Tahniah. Tahniah. Okey. Nombor dah habis. Buka yang baru. Cabut lagi. Kita buka sesi baru. 5. 5. Sebab 5 last baru kita bagi ke penutup untuk Datuk Seri. 5 penutup last. Sekarang 5. Asingkan terus. Ini semua hamper. Semua hamper 5. Muhammad Sofi bin Ahmad. Ingat Sofi Huda tadi. Nasib baiklah. Muhammad Sofi bin Ahmad AHMED. 880712065039. Ada. Oh, ini orang. Okey, tahniah. Seterusnya Iman Fahmi. Iman Fahmi. IC 000-405-06-0969. Iman Fahmi 1. Iman Fahmi 2. Iman Fahmi 3. Jatuh. Muhammad Amar Haris. Muhammad Amir Haris. Muhammad Amir Haris 020-411-06-0301 IC. Muhammad Amir Haris 1. Muhammad Amir Haris 2. Muhammad Amir Haris 3. Hai, lambat laris malam ni. Nega lambat laku ni. Mainak binti Alwi. Mainak, M-A-I-N-A-B. Mainak binti Alwi. Ada? Ada ke? Ada? Jemput ke depan. Mainak binti Alwi. Ni dia. Okey. Jaga. Ni Haji jaga. Bawah tu tebing tu. Situ sir. Ustaz bagi. Okey, tahniah. Okey. Seterusnya Muhammad Ajmai. Muhammad Ajmai. Bin tak ada, dia tak tulis. IC 03 07 02 06 0647. Muhammad Ajmai 1. Muhammad Ajmai 2. Muhammad Ajmai 3. Okey, habis. Hamper ada berapa? Hamper ada 5. Okey, cabut 5 terus. Kita habiskan hamper. 5 hamper. 5.
Sa'ari Hasan. Oh, Sa'ari Hasan. Jemput ke depan ambil hadiah. Oh, Cikgu Sa'ari. Hari-hari main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Tahniah kepada Abang Sa'ari kita kerana telah memenangi cabutan bertuah. Salam dengan Datuk Seri dulu. Okey, seterusnya Rokiah Ismail. Rokiah binti Ismail. IC 610711. Rokiah Ismail. Ada ya? Okey, ada. Hadir ke depan. Seterusnya Haji Harun Senawi. Oh, ini otai punya ni. Haji Harun Senawi. Jemput. Tu dia. Makan cekedi kita malam ni. Depa tak tahu, depa tak pandai je. Saya kena. Tahniah. Yang seterusnya Manak 5201815143. Encik Manak kita ni. Oh, tu dia. Tahniah. Seterusnya Rapiah binti Chin. Rapiah binti Chin. Tu dia ada. Ini mak sahabat kita ya. Habis anak beranak dapat hadiah. Tadi menantu. Okey, ada berapa lagi tinggal? Yang tinggal berapa? Ada 7. Okey. Kita 2 saja cabut YB sebelum penutup. 2 saja. Ambil yang paling kecil 2 je YB cabut. Lepas tu baru kita serah ke Datuk Seri. Okey, bagi dapur gas 1. Dapur gas 1 yang ni 1. Yang kotak kecil tu apa? Blender. Okey. 2 saja. Yang ni dapur gas dan blender ya. Okey, terpulang pada YB nak bagi yang mana dulu tu? Dapur gas. Yang YB buka ni dapur gas. Engkau tulis susah nak baca ni. Noriah binti Nik Hasan. Engkau Noriah binti Nik Hasan. Nombor IC tak ada, dia tulis nombor telefon sahaja, nombor IC tak tulis. Engkau Noriah binti Nik Hasan. 1. Engkau Noriah 2. Engkau Noriah 3. Okey. Ambil lagi 1. Khairi ataupun Merak. Pasal dia tulis nama dia sendiri. Khairi, Kerak, Merak. Dapat dapur gas. Tahniah. Okay. 1 lagi penutup untuk blender Nur Asiah binti Ismail. Nur Asiah binti Ismail. Ada? Ada. Jemput ke depan untuk mengambil hadiah. Ini blender ya. Okey, terima kasih YB Adun Tahan Ustaz Zakwan kerana sudi menyampaikan hadiah dan juga membuat cabutan yang telah diselesaikan tadi. Jadi untuk sebagai penutup, sekali lagi saya menjemput Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk membuat 3 cabutan dahulu sebelum 2 yang grand. 3 cabutan dahulu. Okey. Terpulang kepada Datuk Seri. Dia sebut yang mana, kita bagi yang mana. Okey, ni yang pertama.
Datuk Seri nak yang mana? Shark. Okey. Periuk nasi ya. Rice cooker. Rice cooker ya. Rice cooker. Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin Abdul Salam. Ada. Itu dia. Izzuddin Abdul Salam. Tu dia. Oh, ini anak muda. Anak muda hebat. 5 yang terakhir ni beruntung dapat bergambar dengan Yang Muhammad Datuk Seri. Okey, yang ni Datuk Seri nak bagi apa? Kipas angin. Okey, kipas angin berdiri ya, yang berkaki. Bukan kipas angin meja. Itu kebalik kena pasang sendirilah. Saiful Azwan bin Mustafa. Saiful Azwan bin Mustafa. Orang muda. Dapat kat orang muda. Saiful Azwan bin Mustafa. Set dia belakang. Set kita. Okey. Tahniah. Tahniah kepada pemenang. Okey. Yang dapur. Lepas tu baru 2 yang terakhir yang grand. Yang ni yang ketiga last. Muhammad Amin Mustaqim. Muhammad Amin Mustaqim. Betul? Sebab kecil sangat tulisan. Muhammad Amin Mustaqim. Muhammad Amin Mustaqim. Muhammad Amin Mustaqim 1. Muhammad Amin Mustaqim 2. Muhammad Amin Mustaqim jatuh. Okey. 1 saja. Yang 2 last. Muhammad. Siapa yang ada nama Muhammad? Angkat tangan. Muhammad Saufi Uda. Ambil gambar dulu. Baca IC ya. IC 770809. Memang sah lah. Dengar. Sah lah. Okey, kita cabut 1 dulu. Lepas tu terpulang kepada Datuk Seri. Nak bagi yang mana dulu? Antara basikal dengan peti sejuk. Tu tengok sendiri. Basikal. Okey, Datuk Seri kata basikal. Jeng. Tuan Abdul. Bukan. Silap. Basikal ya. Muhammad Haziq Irfan bin Haslan. Muhammad Haziq Irfan bin Haslan. Tapi tak boleh. Ni IC 06 2006. 16 tahun tak layak. 16 tahun tak layak. Memang automatik. Kalau ada pun tak layak minta maaf. Okey. Ni basikal ada tu sini Basikal. Tu dia. Yang ni mesti orang gelak besar macam ni. Dapat basikal Dapat basikal tapi kepada orang yang sakit pinggang. Aduh. Kalau nak bagi 300 saya bayar. Jasmine Parjo. Jasmine Parjo.
Hai, pinggang baru je baik, hang boleh basikal baik jual kat aku. 300 aku bayar selalu. Mana boleh kayu basikal? Jasmine, ini dia. Tahniah kepada pemenang basikal. Boleh exercise lah petang-petang. Wak, hang boleh tolak tu. Okey, penutup. Ini tak payah sebut dah apa dah. Memang penutup yang terakhir kita tahu dah. Hadiah grand yang utama iaitu peti sejuk. Tengok busung 2 orang tu. Tu dia. Peti sejuk 1 pintu. Minta-minta lah naik nama Tuan Abdullah. Ni tak ada kelak, tak ada apalah. Ini tak ada kroni Bila baca ni tadi, ini daripada tangan Datuk Tuan sendiri. Siapa yang bernasib baik, siapa yang beruntung tu memang antara yang terpilih lah malam ni. IC 830604. Kalau yang selain pada 83 tu jangan berangan lah dah. 830604065765. Wan Yazid. Wan Yazid. Ini dia. Pemenang bertuah kita pada malam ini. Wan Yazid. Jadi tahniah. Pikul. Tahniah kepada Wan Yazid dan juga Wak Jasmine yang telah memenangi cabutan bertuah yang grand. Okey, sebagai penutup saya serahkan balik kepada pengurusi program kita pada malam ini. Baik, tahniah kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah. Jadi kita sudah sampai kepada penghujung. Saya mewakili majlis mohon ribuan kemaafan jika ada salah kata dan sebagainya. Dan terima kasih dan tahniah. Sekejap ya. Minta wakil kepada motocross tadi. Geng motocross minta hadir ke depan untuk menerima sumbangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Geng motocross minta hadir ke depan sekarang. Geng motocross minta hadir. Okey.